warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya. Pada pagi ini kita menyambung kembali pengajian kita. Jadi pada pagi yang berbahagia ini saya nak kongsikan mengenai tentang macam mana kita nak istiqamahkan amalan kita selepas daripada bulan Ramadan. Soal istiqamah. Istiqamah ni mana konsisten amalan kita. Kita nak teruskan amalan kita itu. Biar apa? Biar amalan kita itu menjadikan kita mana terus mendidik dan mentarbiyah diri. Sebab apa bulan Ramadan boleh muat? Sebab keberkatan Ramadan itu sendiri. Kan? Sebab apa bulan Ramadan itu boleh muat? Sebab keberkatan Ramadan itu sendiri. Jadi apabila telah berlalu Ramadan, keberkatan Ramadan tu sudah mana tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Macam mana kita nak beristiqamah di dalam amalan-amalan yang telah kita buat pada bulan Ramadan. Dia buat kakak tuan-tuan dan hadirin sekalian kan. Untuk kita beristiqamah dalam amalan ada 3 syarat dia. Kan ada 3 syarat dia. Untuk istiqamah dalam amalan ni ada 3 syarat dia. Yang pertama, untuk beristiqamah kena ada niat dan tekad. Kena ada niat dan tekad. Sebab dalam hadis Nabi SAW menyatakan innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu bermula dengan niat. Amalan itu dibentuk dengan niat. Setiap perbuatan kita dibentuk dengan niat. Macam contoh pagi ni kan, apabila kita berniat nak datang ke kelas, kan, macam mana pun kita datang, kan, susah mana pun kita akan datang ke sini. Mungkin hari ni kita habis minyak anak pakai malam tadi kan, pagi-pagi tengok masa pakai je pakai je minyak kan, bil kita pagi-pagi. Tapi kita akan usaha datang juga. Sebab apa? Kalau ada niat untuk datang, itu peranan niat. Peranan niat ni penting. Dengan niat tu kita menuju ke arah satu benda tu. Jadi apabila kita ada niat dan tekad tu, maknanya ya Allah, aku nak puasa pada bulan lain tak sebulan pun, paling kurang puasa yang disunatkan Isnin ataupun Khamis ataupun puasa hari putih, kan? Ada niat, insya-Allah kita boleh buat. Sebab kita berlambat laun kita boleh buat benda tu. Sebab benda tu ada niat. Seorang itu diarahkan dengan niatnya. Kalau nak baca Quran, kita niat, kan? Kena niat dan tekad. Kena ada niat dan tekad untuk baca Al-Quran. Yang kedua, apakah syarat untuk kita beristiqamah? Yang kedua, syarat untuk beristiqamah adalah mengurangkan pilihan. Sebab manusia kurangkan pilihan. Sebab manusia kalau dia ada pilihan, dia akan memilih benda yang paling ringan dalam hidup dia. Ini manusia. Kalau dia ada pilihan, dia akan memilih benda yang paling ringan dalam hidup dia. Ini manusia. So jadi bila kita bicara mengenai nak beristiqamah ataupun konsisten pada amalan, yang keduanya kita perlu beristiqamah dalam amalan kita. Maknanya kita perlu mengurangkan pilihan dalam amalan kita. Kena kurangkan pilihan. Jadi hari ini contoh kan, kalau ada pilihan kan, nak tengok TV, nak sembahyang ke nak tengok TV dulu, kan? Ada pilihan. Biasanya orang akan pilih benda yang paling ringan dalam hidup dia. Tengok TV dulu lah ya. Tengok TV dulu, kan? Nanti iklan pertama baru ambil wudu pakai telekong, kan? Iklan kedua nanti barulah sembahyang cepat-cepat. Kalau ada pilihan, manusia kalau ada pilihan, dia akan memilih benda yang paling ringan dalam hidup dia. Ini manusia. Okay. Kalau anda kata kita nak bersedekah, ada pilihan, kita akan pilih nanti dululah. Atau ada pilihan, kita akan pilih bersedekah yang kecil dululah, kecil, ada pilihan. Sebab tu kena kurangkan pilihan. Dan yang ketiga,
Syarat yang ketiga, untuk beristiqamah kena doa. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab amalan ni kalau mengikut Imam Malik direzekikan kepada kita untuk membuat amalan. Sebab itu kena doa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Tuhanku, aku minta tolonglah pemudahkan aku untuk buat amalan. Kalau kita baca doa untuk tawaf kan, nak buat umrah ke buat haji kan, wayassirli, ya Allah mudahkanlah bagi aku kan. Maksudnya mudahkan, kena minta Allah SWT mudahkan. Kalau kita ni nak buat amalan dimudahkan oleh Allah, kita boleh buat amalan itu. Tapi kalau Allah tak bantu, susah nak buat amalan itu. Pernah tak rasa tiba-tiba senang nak bangun malam kan? Bangun malam, terutamanya tengah ada hajat, tengah anak ada hajat, ada nak periksa, nak apa, dengan sendiri terpanggil untuk kita bangun malam. Sebab kita ada niat pertama. Yang kedua, kita minta memang nak bangunlah malam ni. Kita nak minta Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala akan mudahkan kita punya urusan ibadah itu. So kena doa. Antara lain yang diajar kepada kita oleh para ulama, untuk kita nak mudah ni, doa amalan yang bagus, kita baca la haula wala quwata illa billah. Baca zikir la haula wala quwata illa billah. Maksud la haula wala quwata illa billah itu tiada daya dan tiada kekuatan melainkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang membaca la haula wala quwata illa billah, dikurniakan kepadanya dua perkara. Yang pertama, kalau dia rasa berat nak buat sesuatu amalan itu, akan dimudah dan diringankan bagi dia untuk membuat amalan. Yang keduanya, kalau dah buat, maka akan dikurniakan keikhlasan pada dia tu. Sebab kita mengakui pada Allah tidak ada daya dan tidak ada kekuatan melainkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Apa juga yang aku nak buat. So hari kalau berat nak baca Quran kan, mulakan zikir. La haula wala quwata illa billah, 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 la haula wala quwata illa billah. Baca la haula wala quwata illa billah. Itu tiga syarat untuk beristiqamah untuk kita, panduan kita selesai pada bulan Ramadan, iaitu kena ada niat yang pertamanya. Yang keduanya kena kena doa, kena kurangkan pilihan yang keduanya, dan yang ketiganya kena doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk Allah Subhanahu Wa Taala berikan kekuatan pada amalan kita itu. Okey. Itu yang pertamanya.